الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ke sesi soal jawab yang bertajuk Hari Raya Aidiladha dan pengisiannya bersama Bonda Ustaz Salwati binti Zahari. Selamat datang Bonda. Ahlan biki ya binti. Dan semua pendengar-pendengar, penonton-penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Jadi di tangan saya terdapat 20 soalan yang berkaitan dengan Hari Raya Aidiladha yang akan dijawab oleh Ustaz Salwati sebentar lagi. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, baiklah Ustazah, dah bersedia? Okey, insya-Allah. Okey. Baiklah, soalan yang pertama, bilakah tarikh berlakunya Hari Raya Aidiladha? Okey. Tarikh berlakunya Hari Raya Aidiladha ialah pada 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, iaitu selama 4 hari, iaitu di setiap tahun. Okey, soalan yang kedua, bilakah disyariatkan Hari Raya Aidiladha? Okey. Disyariatkan Hari Raya Aidiladha ialah pada kedua hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Bersamaan disyariatkan solat sunat Hari Raya Aidiladha, solat sunat Hari Raya Aidilfitri dan zakat harta. Jadi, antara pengisian di Hari Raya Aidiladha ialah solat Hari Raya. Jadi, apakah hukum solat ini, Ustazah? Okey, hukum solat Hari Raya Aidiladha ialah sunat muakkad yang sangat dituntut kepada semua umat Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada orang bermukim ataupun musafir, sama ada secara berjamaah ataupun secara sendirian, sama ada orang merdeka ataupun hamba. Malah solat sunat Hari Raya Aidiladha ini lebih afdal daripada solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Jadi, boleh tak Ustazah terangkan bagaimana niat solat ini dan kaifiat melaksanakannya? Okay. Untuk solat Hari Raya Aidiladha, kita berniat usolli sunnatan li Aidiladha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, seandainya kita solat berjemaah. Dan kalau kita solat bersendirian, usolli sunnatan li Aidiladha raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat Aidiladha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan kaifiat melaksanakannya ialah semasa kita takbiratul ihram, hendaklah kita berniat, niat dan takbiratul ihram. Kemudian kita akan baca doa iftitah. Lepas doa iftitah, terus kita akan bertakbir sebanyak 7 kali, diselangi dengan zikir sebanyak 6 kali. Kemudian barulah kita membaca Fatihah dan surah pilihan. Biasanya surah pilihan ni berdasarkan daripada sebahagian ulama hadis mengatakan Rasulullah membaca surah Al-A'la. 2 rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Termasuklah kedua-dua solat, iaitu solat sunat Hari Aidiladha dan solat sunat Aidilfitri, kemudian solat hari Jumaat. Jadi Rasulullah membaca kedua-dua surah ni. Kemudian di rakaat yang kedua, selepas takbir intiqalat, Allahu Akbar, lepas tu kita akan bertakbir sebanyak 5 kali, diselangi dengan zikir 4 kali. Lepas tu barulah dibaca Fatihah, surah pilihan yang Rasulullah, kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca surah Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Tapi kalau tak ingat surah Al-Ghasyiyah, bacalah surah mana-mana pun, kan. Lepas tu Fatihah, surah. Lepas tu teruslah dengan rukuk sujud semualah. Okey. Jelas. Okey, soalan seterusnya. Bilakah masuk waktu solat sunat Hari Raya Aidiladha? Okay. Maksudnya waktu solat Hari Raya Aidiladha ialah setelah terbitnya matahari, selepas 15 minit terbitnya matahari. Kemudian waktu afdalnya ialah 3 meter matahari daripada kaki langit, iaitu bukan dalam satu tombak ataupun satu penggalah. Kalau dia ikut kiraan sekarang ni, iaitu 3 meter, matahari 3 meter daripada kaki langit. Itulah waktu afdal untuk kita solat berjemaah. Itulah kata yang paling sahih lah. Okay. Okey, jadi bagaimana pula dengan
takbir Hari Raya Aidiladha dan bila berakhirnya takbir tersebut? Okay. Maksudnya takbir Hari Raya Aidiladha iaitu takbir muqayyad iaitu bermula daripada waktu subuh hari Arafah iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidiladha 9 Zulhijjah. Itu bermula masuknya iaitu pada subuh 9 Zulhijjah iaitu di hari Arafah hingga berakhir hari 13 Tashrik. Jadi 13 Tashrik iaitu hari yang keempat waktu asar. Jadi masa tu kita berakhirlah takbir untuk Hari Raya Aidiladha. Jadi kita bertakbir selama 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Itulah kata yang difatwakan oleh fatwa daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Untuk mereka yang tidak mengerjakan haji lah ni. Seperti kita di Malaysia ni. Okay, jadi takbir raya terbahagi kepada berapa Ustazah? Okay, takbir raya ni terbahagi kepada dua iaitu takbir mutlak juga dinamakan takbir mursal. Jadi yang kedua ialah takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad ni terikat dengan waktu solat. Jadi selepas waktu solat 5 waktu ataupun solat wajib 5 waktu, kita pun bertakbir selepas solat. Kemudian ataupun kita solat sunat, solat yang kata hak terikat dengan solat kan, solat qabliyah ke ba'diyah ke ataupun selepas solat duha ke selepas solat hajat ke, kita pun bertakbir. Ini dipanggilkan takbir muqayyad. Jadi takbir yang mursal tadi ataupun takbir mutlak tadi kita tidak terikat dengan waktu solat. Bila-bila masa sahaja kita bertakbir, di mana-mana sahaja kita bertakbir. Okey, wallahu a'lam. Okay, soalan yang seterusnya, apakah sejarah korban di zaman Nabi Ibrahim? Okay. Di zaman Nabi Ibrahim, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anak kesayangannya, putera kesayangannya iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Jadi betapa besarnya pengorbanan ini untuk dijadikan korban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam telah berjaya menghadapi ujian ini daripada Allah Taala. Mereka menghadapi ujiannya dengan berjaya, sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 103 hingga 107. Okay. Jadi apakah keistimewaan berkorban, Ustazah? Okey. Keistimewaan berkorban ni terlalu banyak. Kita tengok dalam kitabnya berdasarkan daripada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda yang maksudnya mereka para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah udhiyah itu?" Nabi SAW menjawab, "Itulah suatu sunnah ayahmu Ibrahim." Mereka bertanya, "Apakah kita perolehi dari udhiyah itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Di setiap bulu mendapat kebaikan. Di setiap bulu-bulu binatang tersebut, di setiap sehelai bulunya kita memperoleh suatu kebajikan. Satu kebajikan dengan satu bulu binatang korban tersebut." Okay. Soalan seterusnya, apakah hukum korban dan orang yang bernazar untuk berkorban? Hukum berkorban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut kepada semua umat Islam yang berkemampuan. Jadi bagi orang yang bernazar, diwajibkan ke atas mereka bernazar dengan binatang yang mereka sebut untuk dinazarkan untuk dikorbankan binatang tersebut. Kan? Berapa hari dibolehkan kita sembelih korban? Untuk sembelih keluar korban ni dibolehkan selama 4 hari. Untuk Hari Raya Aidiladha kita berkorban selama 4 hari, iaitu daripada hari pertama hingga hari raya keempat, daripada 10 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, selama 4 hari. Dan berakhirnya waktu asar. Waktu asar hari raya keempat. Jadi waktu depan asar tu adalah waktu yang makruh lah. Ittifaq ulama mengatakan makruh menyembelih korban selepas asar di hari raya keempat. Takutnya tidak ada kesempatan untuk menguruskan korban tersebut. Okey. Jadi apakah jenis binatang yang boleh dijadikan korban?
Jenis binatang ni ada 5 jenis sahaja yang boleh dijadikan korban. Binatang dipanggil al-an'am, iaitu binatang pemeliharaan yang berkaki 4. Yang berkaki 4 sahaja, iaitu unta, kerbau, lembu, kambing dan biri-biri. Itu saja. Sepakat ulama, iaitu jumhur ulama mengatakan cuma 5 jenis binatang ni sahaja. Jenis saja. Kuda tak boleh lah. Kuda tak boleh sebab kuda adalah binatang liar. Tak termasuk binatang ternakan. Okey. Soalan seterusnya, bilakah disyariatkan sembelihan ini? Sembelihan ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama disyariatkan solat sunat hari raya, kedua-dua sunat hari raya dan zakat harta. Juga disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey. Soalan seterusnya, apakah ciri-ciri binatang yang tidak sah untuk dijadikan korban? Berdasarkan daripada hadis riwayat Ibnu Majah, di antara jenis binatang yang tidak sah dikorban, tidak sah dikorban ialah yang buta, jelas butanya. Memang mata dia tak nampak lah, untuk mencari makanan pun dia tak nampak kan. Kemudian yang sakit, jelas sakitnya, sampai kurus diri ke, tak lalu makan contoh kan. Kemudian yang ketiga, pincang. Pincang sampai ketinggalan daripada kawan-kawannya apabila satu kawanan ni kambing atau pemetan korban ni berjalan bersama-sama kan. Lepas tu yang keempat ialah yang patah kaki dia ataupun yang lemah kaki dia. Lepas tu yang kelima ialah tidak cukup umur. Jadi untuk korban ni dia ada dah umur-umur yang tertentu yang kita tidak sempat untuk bincang di sini kan. Jadi di antaranya inilah menyebabkan korban ni tidak sah. Ada lagi sebab-sebab lain tapi tak sempat nak dipanjangkan di sini. Okey. Bilakah bermulanya niat untuk berkorban dan bilakah waktu afdal untuk berniat korban? Bermula niat untuk berkorban ialah apabila kita telah memiliki sepenuhnya binatang korban ini. Dalam istilah al-mufiqah iaitu milkul tam. Kita telah memiliki sepenuhnya. Kita telah siap untuk jual belilah binatang ni. Kemudian waktu afdal untuk kita berniat ialah semasa pisau diletakkan di atas leher binatang korban tersebut. Baiklah, Ustazah kongsikan kepada penonton, apakah doa agar diterima amalan korban ini? Mula sekali kita kena tunaikan adab dia supaya doa kita mustajab. Kita bismillah, kita puji Allah Ta'ala, kemudian kita memuji Rasulullah, bersahabat kata Rasulullah, kemudian kita berakan sebut bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Jadi soalan seterusnya, bagaimanakah agihan daging korban ini dan bagaimanakah agihan yang afdal? Jadi agihan daging korban ini ialah harus dibahagi 3. Harus sahaja, bukannya wajib, bukannya kena, tapi harus sahaja. Harus dibahagi 3, satu bahagian untuk orang miskin, satu bahagian untuk dihadiahkan. Hadiah ni seperti hadiah kepada jiran kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, sahabat kita. Kemudian barulah untuk pemilik korban. Harus sahaja. Jadi yang afdal ialah mengikut sunnah Nabi SAW. Nabi mengambil cuma 1 genggam. Mengambil 1 genggam untuk keluarga baginda SAW. Yang lainnya semua disedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Tetapi yang paling disukai ialah kita makan hati binatang korban tersebut. Kecualilah kalau bernazar, jadi kita kena bahagikan semua binatang korban tersebut. Seandainya kita bernazar untuk membahagikan kepada semua orang fakir miskin. Okay, jelas. Okay, apakah penyebab amalan korban tidak diterima? Habis duit sahaja, letih sahaja, tenaga dibuang begitu sahaja, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita kena beringat. Di antara kata penyebab amalan korban ini tidak terima ialah
penyembelih korban yang menguruskan korban, yang menyiang daging, yang melapah daging, meminta upah. Daripada hasil korban. Jadi korban ni kan dia sebagai satu ibadat kan. Dia tak bolehlah kata kita nak minta upah-upah. Kemudian daging ni disimpan lama, hak orang lain. Tapi disimpan lama sampai daging tu menjadi berubah bau ataupun jadi busuk ke kan. Jadi daging ni wajib diganti semula. Kan? Sebab ini adalah hak orang lain kan. Kemudian di antara daging adalah menjualnya. Menjualnya tidak boleh dijual walaupun benda yang tidak berharga. Contoh kan, tanduk dia ke, bulu dia ke, kulit dia ke, tidak boleh dijual. Kemudian di antaranya kan yang menyebabkan amalan tidak sah ialah binatang korban ni tidak cukup umur. Jadi kena jujurlah bagi mereka yang memelihara binatang ternakan untuk dibuat korban ni. Jadi kalau boleh tulis cantik, buat surat beranak. Untuk binatang korban ni kan. Lepas tu di antara lagi yang menyebabkan tidak sah ialah tidak ada bahagian sikit pun untuk fakir miskin. Jadi antara tujuan kita berkorban adalah untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Jadi tak sah lah. Antara ciri-ciri menyebabkan tak sah amalan korban kita kan. Berhati-hati. Okey. Bagaimanakah prosedur korban luar negara? Okay. Untuk korban luar negara ni, sama ada kita berkorban dalam negeri ke, negeri luar ke, ataupun dengan luar negara ke, kita pastikan yang menguruskan urusan korban ni, petugas yang menguruskan urusan korban ni adalah orang Islam. Sebab kita nak wakilkan akad jual beli, wakilkan untuk menyembelih kan. Di antara prosedurnya kita kena bagi nama penuh kita, kena bagi berapa bahagian hak kita nak, kemudian kita akan wakilkan kepada petugas ni lah ya, wakil petugas ni niat kita. Jadi kita kena pastikan mereka ni adalah orang Islam. Wakil sebagai wakil urusan untuk di luar negara ataupun negeri luar sana. Sebab ini adalah korban. Jadi korban ni adalah merupakan satu ibadat. Dia ada menyebabkan sah tidak sah. Kan? Sah tidak sah kan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, soalan yang terakhir. Apakah pengajaran di sebalik amalan korban ini? Okey. Jadi di antara pengajaran hak kita dapat ialah yang pertama kita mengenal kepada besarnya jasa, besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan anak putera baginda sebagai korban atas perintah Allah Ta'ala. Jadi besarnya pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh ayahanda baginda kerana taat kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi ujian pada kita, adakah kita ni sanggup mengeluarkan beberapa jumlah duit kita untuk membantu mereka yang miskin ataupun mereka yang dalam kesusahan. Mereka ni mungkinlah tidak berasa daging. Seandainya kita tidak berkorban, mungkin mereka yang susah ni boleh makan daging cuma setahun sekali je boleh makan daging kan. Jadi banyak mana kita telah berbelanja dengan rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Takkanlah kita kedekut hanya untuk beberapa RM ratus saja untuk dikeluarkan untuk ibadat korban ini kan. Allahu a'lam bisawab. Jadi semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua dan semoga ia dapat membantu anda untuk melakukan persediaan bagi menyambut Hari Raya Ailadha dengan lebih bermakna dan berilmu. Jadi selamat beramal. Akhirnya, mari kita lihat paparan video kaifiat solat sunat Hari Raya Ailadha. Jom sila saksikan. Wallahu a'lam bishawab.